Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi untuk berbincang tentang soalan latih tubi yang berkaitan dengan pembangunan insan iaitu ilmu. Okey, untuk ilmu kita akan membincangkan 5 soalan ini dan pelajar boleh lihat soalan ilmu ini kalau nak jawab kita kena letak jenis ilmu itu di hadapan. Okey, berbeza dengan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Okey, kalau untuk pendidikan kita hanya tulis kepentingan pendidikan secara umum. Okey, pendidikan penting untuk menjadikan ataupun pendidikan penting untuk meningkatkan keimanan dalam diri. Contoh ya. Tetapi kalau di sini, kalau pelajar nak jawab kepentingan ilmu, pelajar kena letakkan ilmu agama penting untuk meningkatkan keimanan dalam diri. Itu perbezaan cara jawab dia. Okey, kalau untuk ilmu ni sebenarnya dalam pembangunan insan dan pendidikan adalah dalam pembangunan masyarakat. Jadi di sini kita akan berbincang tentang kepentingan ilmu ataupun kita akan bincang tentang soalan yang berkait dengan ilmu. Seperti mana yang kita lihat, untuk hasil pembelajaran, kalau pelajar nak menjawab ilmu, pelajar perlu tengok pelajar harus dapat menerangkan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri setiap insan. Okay, jadi di sini kalau nak jawab soalan ilmu, selalunya soalan tu dia akan berkait dengan hasil pembelajaran dan selalunya soalan dia akan tanya ikut apa yang ada dalam hasil pembelajaran ni, iaitu kepentingan ilmu. Jadi di sini soalan boleh dibina sama ada dia berkehendakkan fakta kepentingan ilmu ataupun jenis ilmu tersebut. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh yang pertama iaitu novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ada memperlihatkan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Setujukah anda ilmu yang dapat dalam novel tersebut penting dalam kehidupan seseorang? Jadi di sini kita tengok dalam ayat pernyataan pun sudah dinyatakan bahawa dia nak suruh kita tengok kepentingan ilmu dalam kehidupan. Okey, dalam kehidupan kita seharian. Tapi berdasarkan pada novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan kemudian soalan dia ayat yang kedua tu. Jadi kita tengok, dia kadang-kadang soalan ni dia suruh orang kata huraikan pernyataan tersebut. Kita kena huraikan pernyataan tadi. Tapi di sini soalan dia berbeza dengan pernyataan yang diberi. Okey, dia cakap memang dia kata dia nak pelajar ni tengok kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang berdasarkan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Tapi soalan dia tanya, setujukah anda ilmu yang dapat dalam novel tersebut penting dalam kehidupan seseorang? Maknanya di sini pelajar perlu memberikan persetujuan ataupun tidak. Okey, setuju atau tak setuju. Kalau setuju, bagi tahu kenapa pelajar kata setuju. Dan kalau tak setuju, pelajar kena cakap kata kenapa pelajar tak setuju. Jadi ayat tu dia kena ada dulu, setuju. Lepas tu barulah pelajar akan bagi fakta dan huraian pelajar kepada fakta tersebut serta contoh peristiwa dan ayat-ayat yang sepatutnya. Okey, dalam kehidupan seseorang. Jadi kita tengok cara nak jawab. Okey, jadi di sini pelajar kena bagi itulah, nyatakan dulu setuju atau tidak. Kemudian bagi jenis ilmu. Lepas tu ayat kepentingan. Lepas tu ayat penjelasan ataupun perbincangan. Kenapa pelajar setuju dengan fakta tersebut. Kata ilmu ni memang penting dalam kehidupan. Orang kata bagi meningkatkan keimanan ke, bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri. Kenapa pelajar setuju yang tu. Dan kemudian bagi ayat kesan dalam konteks kehidupan. Okey, jadi dalam konteks kehidupan ni dia secara umum lah sama ada menjurus kepada watak, okey, ataupun pelajar kalau dia kata untuk diri anda, pelajar boleh
kaitkan dengan kata kunci saya. Okey, jadi di sini orang kata cara jawab dia pelajar boleh lihat dalam nota yang diberi iaitu pada muka surat 26 dan contoh peristiwa juga pelajar boleh lihat pada muka surat 23 ataupun skema percubaan yang diberi iaitu muka surat 24. Okay, ini contoh dia ya. Pelajar cakapkan dulu, setuju. Tak payah ayat panjang pun tak apa. Janji kena ada perkataan setuju ataupun tidak setuju. Kemudian baru pelajar huraikan. Okey, contohkan sebab apa dalam menjawab soalan ilmu ni, kita dah tahu pelajar kena bagi jenis ilmu di hadapan. Okey, jadi di sini pelajar kena bagilah ilmu agama. Okey, jadi kenapa ilmu agama ni penting? Jadi pelajar bagi ilmu agama seperti ilmu tauhid dan sebagainya penting untuk diamalkan oleh seseorang insan bagi menjalani kehidupan yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah. Ataupun pelajar boleh cakap ilmu agama seperti ilmu tauhid penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okey, jadi itu orang kata ayat kepentingan tu. Dan kemudian diikuti dengan ayat huraian ataupun penjelasan kenapa ilmu ini perlu ada dalam kehidupan kita, kehidupan seseorang dan bagi contoh. Lepas bagi contoh, bagilah ayat kesan tu. Sebab apa? Bila ada je ilmu ni, maka tokoh tersebut pun orang kata menjadi seorang yang baik, yang mungkin yang lebih penyabar dalam kehidupan dia. Ya, jadi pelajar kena jelas dan tekankan. Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua iaitu ilmu mampu memartabatkan diri setiap insan. Huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan insan berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Jadi di sini kita lihat kehendak soalan ialah dia nak tentang ilmu, jenis ilmu yang mampu memartabatkan diri seseorang. Jadi mampu memartabatkan diri itu adalah ayat kepentingan. Kira ilmu apa penting untuk martabatkan diri orang, setiap orang. Tapi kita tak boleh ulang memartabatkan diri. Kita kena cari perkataan yang sama erti dalam menjelaskan konsep memartabatkan diri setiap insan. Kemudian pelajar perlu bagi juga ayat huraian pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan insan berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Jadi kita tengok kehendak soalan ialah ilmu dan ayat kepentingan, ayat huraian, contoh peristiwa dan ayat kesan dalam konteks pembangunan insan. Jawapan ni pelajar boleh lihat dalam nota muka surat 20 ataupun dalam skema percubaan muka surat 12. Jadi kita tengok contoh. Contoh yang pertama, kita tengok sebab dalam teks Sulalatus Salatin, ilmu yang paling orang kata ketara yang paling kuat di situ ialah ilmu agama. Dalam ilmu agama ni kita boleh pecahkan beberapa bahagian lagi seperti ilmu tasawuf, ilmu mengaji Quran, ilmu belajar kitab, muamalat dan sebagainya. Tapi kalau dia tanya secara umum, jadi fakta dia akan jadi ilmu agama, ilmu pelayaran ataupun perkapalan, ilmu perdagangan dan sebagainya. Pelajar boleh lihat jenis-jenis ilmu yang jelas dengan nyata ni dalam nota. Banyak ilmu yang ada. Ada ilmu gajah lagi. Tapi kita nak, sebab apa soalan ni bila dia tanya secara umum, jadi kita nak jenis-jenis ilmu tu yang kuat. Yang orang kata yang kita yakin akan ada dekat dalam skema. Jadi ini contoh kata-kata ilmu pelayaran. Lepas tu kita kena nyatakanlah penting untuk nahoda menetapkan hala tuju kapal dia. Jadi di sini kita boleh nampak dah kata ilmu pelayaran ni memang penting dalam memartabatkan diri tu. Bila dia ada ilmu perkapalan ataupun pelayaran, maka dia ni seorang yang
istimewa. Bukan semua orang ada ilmu ni. Jadi kita kena huraikan macam tu dekat dalam huraian kita. Apabila dia ada ilmu ni, dia menjadi seorang yang cekap dan mahir dalam mengendalikan kapal ataupun untuk berlayar. Okay, contoh kita boleh lihat apabila Hang Nadim menumpang kapal Hang Isap untuk berlayar ke benua Kelih untuk membeli kain batik seperti yang diarahkan oleh Sultan Mahmud. Kemudian kita kena ada di situ kita kena cakap lah, kalau tak ada ilmu ni mungkin orang kata tak sampai. Jadi kan ilmu ni perlu dimanfaatkan oleh watak Hang Isap supaya dia ni menjadi seorang yang hebat dan dikagumi oleh semua orang. Maknanya dekat sini kita boleh tengok ayat kesan dia sebab apa? Nampak dengan jelas bahawa dia ni mengangkat martabat watak tersebut. Jadi cara nak hurai tu kita kena hurai ikut kehendak soalan. Bila soalan kata ilmu tu dapat mengangkat martabat, kita kena huraikan ke arah tu. Kalau dia kata dapat memberi ilmu pengetahuan, beriman, kita kena hurai ikut kehendak soalan tersebut. Seterusnya ialah ilmu mampu memartabatkan diri insan. Berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda. Soalan ini sama macam soalan tadi. Bezanya di sini ialah dia menggunakan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan ayat kesan dia pula menjurus kepada pembangunan diri anda. Jadi di sini kita kena menggunakan kata kunci saya. Baik, jika kita lihat kehendak soalan tadi ialah dia nak ilmu dan kepentingan ilmu tersebut, ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan pada diri anda yang menggunakan kata kunci sekarang ini saya. Sebab apa? Sekarang kita tengah berbincang tentang pembangunan insan. Apabila ayat kesan untuk pembangunan insan ialah apa orang kata apa kepentingan ataupun kelebihan fakta tersebut ataupun nilai-nilai yang ada pada diri kita atau diri pelajar, iaitu dengan kata kunci saya, diri saya ataupun diri watak tersebut dalam cerita tersebut ataupun dalam teks tersebut. Jadi di sini kita boleh tengok dalam nota muka surat 26. Tapi kena ubahlah ikut kesesuaian. Sebab apa? Jawapan yang dalam nota itu merujuk kepada soalan yang ada dekat dalam nota. Tapi apabila soalan dia berubah, contoh macam kesan pada diri pembangunan insan di sana dan di sini kita guna kesan kepada pembangunan diri anda, maka pelajar kena ubahlah ayat itu mengikut kesesuaian soalan. Kalau di sana dia kata ayat huraikan, di sini ayat perbincangan, maka pelajar dah kena tahu, kena faham kehendak soalan dia nak ayat perbincangan. Ayat ini yang akan memberi markah kepada pelajar. Jadi ayat fakta iaitu ayat kepentingan, perbincangan, contoh peristiwa dan ayat kesan pada pembangunan diri saya yang akan menyebabkan pelajar dapat memperoleh 4 markah. Jadi kita tengok contoh. Contoh dia di sini kita tengok dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, kita nampak dengan jelas ilmu-ilmu yang ada pada watak-watak. Jadi di sini saya syorkan memang banyak ilmu yang ada. Jadi macam-macam ilmu yang kita nampak dekat dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Tapi kalau kita lihat pada tema yang telah dinyatakan, kita akan nampak yang dua yang cukup kuat tentang ilmu ialah ilmu agama dan ilmu dalam bidang perniagaan ataupun perdagangan. Jadi ambil yang itu dululah sebab kita memang akan yakin dan pasti bahawa dua ilmu ini akan ada dekat dalam skema jawapan. Selain daripada tu, kita tengok watak-watak mana yang memperoleh orang kata ijazah ataupun diploma. Jadi di situ kita dah tahu memang itu adalah ilmu yang cukup kuat ataupun mantap untuk kita nyatakan dalam jawapan kita. Seperti yang ada ilmu yang ada pada
Rahim, ilmu pengurusan, Robert, ilmu kejuruteraan, Mahani, ilmu kesetiausahaan, kesetiausahaan. Okay? Jadi kan yang tu kita ambil dulu. Memang ada lagi ilmu perladangan, penanaman orkid oleh Cik Puan Tipa, jahit kan, perladangan apa semua. Tapi orang kata dalam tu dia kurang jelas kan. Jadi kita ambil yang kuat dulu. Melainkan kalau soalan menjurus kepada watak-watak tertentu. Dia tanya, okey, ilmu apa yang ada dekat dalam Cik Muhammad? Maka barulah kita kena cari apa ilmu yang ada pada Cik Muhammad dan contoh peristiwa yang berkait dengan Cik Muhammad. Tapi di sini soalan dia tanya secara umum. Okay? Jadi kita nak ambil fakta yang kita rasa memang akan ada dalam skema. Jadi yang inilah kita kena cari ilmu yang orang kata dalam teks saudara besar dari Kuala Lumpur, dia ni memiliki ijazah ataupun diploma. Sebab apa kita yakin yang itu memang ilmu dia yang dituntut dan ada tok guru dia. Okay, jadi ada proses ilmu di situ. Okay, sama juga kalau kita menjawab pembangunan masyarakat nanti, pendidikan. Okay, pendidikan kita kena tunjuk proses dalam huraian tu. Proses pendidikan bila dia belajar yang ni, maka dia sampaikan pada masyarakat, maka masyarakat akan dapat apa. Okay, jadi di situ kita tengok ada tok guru. Okay, kalau dalam teks Surat Salatin siapa ilmu apa yang ada tok gurunya? Kita boleh nampak dengan jelas ilmu agama memang ada tok guru. Okay, kalau Sultan belajar dengan Maulana belajar dengan tok guru dia di Arab, di tanah Arab dan sebagainya. Kalau kita tengok ilmu gajah, ada tok guru dia, Maharaja Dewa Sura, okay, yang mengajar anak-anak raja dan sebagainya. Jadi kita ambil ilmu tu dulu. Okay? Jangan kita ambil ilmu yang ada tapi orang kata tak jelas proses dapat ilmu tu. Okay? Jadi di sini kita tengok ilmu kesetiausahaan, okay, yang ada pada Mahani. Okay? Ilmu kesetiausahaan ni akan menjadikan penting untuk menjadikan proses pekerjaan tu berjalan dengan lancar ataupun menjadikan seseorang sebagai setiausaha yang cekap, bijak dalam menjalankan tanggungjawab dia. Jadi di sini kita bagilah ayat huraian kalau nak melengkapkan ataupun menjelaskan lagi fakta dan contoh peristiwa, dan yang penting di sini ayat perbincangan. Sebab apa? Ayat perbincangan tu yang akan memberi markah fakta 1, contoh peristiwa 1, ayat perbincangan 1 dan ayat kesan. Kesan ni kita boleh tengok bila saya ada, maka saya akan menjadi macam mana untuk diri kita. Okey, diri saya. Okey, diri pelajar. Jadi kan di situ kena menggunakan kata kunci. Okey, ni salah satu cara jawab. Cara yang kedua ialah pelajar boleh masukkan kata kunci saya itu dalam huraian pelajar ataupun dalam perbincangan, ayat perbincangan pelajar pun tak ada masalah. Dan itu pelajar boleh tengok contoh yang dibagi dapat dalam nota skema percubaan. Okey, yang seterusnya kita tengok berdasarkan watak-watak dalam novel Saudara Besar dari Kuala Lumpur, setujukah anda ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan dalam pembangunan diri anda sebagai pelajar? Yang ini kita tengok dengan jelaslah, lebih baik pelajar kata setuju. Okey, boleh pelajar boleh cakap kata tak setuju, tapi nak bagi ayat yang menyatakan ilmu ni memang tak penting dalam hidup, saya rasa payah nak cari. Okey, jadi kan kita tengok selalunya yang positif lah dahulu. Okay? Jadi kita di sini kita kata setuju. Setuju sebab apa? Sebab ilmu yang diaplikasikan ni memang memberi kesan yang positif pada diri saya. Okay? Diri pelajar. Baik, dan kalau kita lihat kehendak soalan, kita dah nampak kita kena kata setuju. Dan kenapa kita setuju? Jadi kita bagi jenis ilmu. Contoh satu, yang pertama selalunya dan saya cakap dah, yang kuat dahulu. Kedua-dua teks, kalau ilmu agama ni dia memang akan ada. Jadi ambillah ilmu tersebut. Okay, ilmu agama contoh dia. Jenis ilmu pengetahuan tu. Dan kenapa jenis ilmu ni perlu ada, penting. Jadi kan bagi ayat kepentingan. Walaupun soalan tak berkehendak kan
ayat kepentingan. Dan bagi ayat perbincangan, kenapa pelajar setuju? Okay, yang itu, yang dalam tu lah kita nanti cakap, oh ilmu ni penting, ilmu ni perlu ada untuk apa. Jadi kan ayat perbincangan tu sebenarnya kalau pelajar bagi pun ayat kepentingan, dia sebenarnya orang kata salah satu ayat yang sedang menjelaskan kenapa ilmu tu perlu ada. Okay, contoh peristiwa yang berkait dengan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan ayat kesan pada pembangunan diri pelajar saya. Okay, kena menggunakan kata kunci saya. Dan cara jawab ni pelajar boleh lihat dalam muka surat 26 ataupun contoh peristiwa pada muka surat 23 dan skema percubaan pelajar boleh lihat pada muka surat 24. Ya, jadi di sini saya bagi satu contoh sahaja. Jadi cakap kata saya bersetuju ataupun setuju. Hal ini kerana ilmu agama berperanan membentuk akhlak dan peribadi mulia. Contoh. Okay, jadi kan pelajar boleh guna yang ini. Tapi kalau dalam soalan dia kata ilmu penting, ilmu agama, bukan ilmu agama, ilmu penting untuk membentuk akhlak mulia, jadi akhlak tu tak boleh guna dah. Kita kena cari perkataan yang sama erti dengan akhlak. Seorang yang penyabar, seorang yang beriman, okey. Tapi di sini dia umum tadi, dia cakap penting untuk kata dalam kehidupan kita. Jadi yang ini boleh terimalah, ilmu agama berperanan untuk membentuk akhlak dan peribadi insan. Okey. Ayat jenis ilmu kena ada kat hadapan diikuti dengan kepentingan menjadi fakta, ayat fakta. Dan kemudian kita bagi ayat yang penting ayat perbincangan. Jadi kan ayat huraian dalam ni hanya untuk melengkapkan perbincangan tersebut. Okay, jadi kan kita bagi penjelasan, kita bagi perbincangan, maka itulah orang kata ayat yang merujuk bahawa kita ni setuju. Okay, dan bagilah contoh. Dan bila dah lepas bagi contoh, pelajar bagilah ayat kesan kepada diri saya menggunakan kata kunci saya. Kalau cara yang kedua, pelajar boleh letak saya ni dalam setiap huraian ataupun perbincangan pelajar. Saya kena ada ilmu agama untuk apa? Macam yang ayat huraian yang ditunjukkan. Ilmu agama akan menjadikan saya dapat melakukan apa yang dituntut oleh agama. Okey, kalau pelajar tak nak letak saya dekat atas tu pun tak ada masalah. Yang wajibnya pelajar letakkan satu kata kunci saya dalam ayat, satu ayat, iaitu ayat kesan yang merujuk kepada pembangunan diri pelajar, diri anda, diri saya. Okey. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya ialah huraikan kepentingan ilmu gajah dalam pembangunan insan. Jadi nampak simple, mudah aja. Dia nak ayat huraian di sini, dia nak kepentingan ilmu gajah. Jadi yang ini dia tidak umum. Soalan dia tidak menjurus kepada ilmu secara umum. Di sini dia nyatakan ilmu gajah. Okay? Kalau dia nak ilmu agama, dia nyatakan ilmu agama, maka pelajar kena ambil semua ilmu yang berkait dengan agama. Macam yang saya kata tadi, ilmu tasawuf, ilmu mengaji Quran. Dan di sini dia nak kepentingan ilmu gajah. Jadi pelajar kena bagi ilmu gajah penting untuk meningkatkan ataupun memartabatkan diri untuk membuka peluang pekerjaan. Okay, jadi kena letak ilmu gajah penting untuk apa? Okay, dalam pembangunan insan. Jadi di sini kita dah tengok secara umum dia tak nak pun pada diri pelajar, maknanya tak perlu menggunakan kata kunci saya. Dan ini contoh peristiwa pula pada teks Sulalatus Salatin. Jadi di sini kita tengok fakta dia ialah kepentingan ilmu gajah. Okay, ayat huraian, ayat contoh peristiwa yang ada kait dengan ilmu gajah. Dan kalau kita tahu cerita yang berkait dengan ilmu gajah ni, dia tak banyak watak dia. Watak utama dia Maharaja Dewa Sura. Okay, dan ayat kesan ni kena kait dengan watak. Dan kalau pelajar lihat lagi, orang kata ada lagi. Sebab apa? Gajah ni memang orang kata dulu digunakan sebagai kenderaan. Macam kita lah kena ada kereta, kena ada kereta kebal kalau nak berperang, kalau kena ada kereta untuk pengangkutan. Okay, jadi dulu kita guna gajah. Okay, jadi gajah ni memang penting sebenarnya. Okay, kalau kita tengok yang kisah
ketika Tun Teja dilarikan untuk dikahwinkan dengan Sultan Mahmud, tunang dia bercadang untuk melanggar Melaka menggunakan gajah dia iaitu air kening. Okay, jadi di sini pelajar kena tahu cerita untuk dijadikan contoh peristiwa. Sebab apa? Soalan ini menjurus kepada ilmu-ilmu tertentu dan watak-watak yang tertentu. Okay, kalau pelajar nak tengok cara jawab dia ada pada nota muka surat 28 dan pelajar boleh tengok juga pada skema percubaan muka surat 21. Okey. Baik, untuk contoh saya tak berikan kepada pelajar kerana ilmu gajah ni saya pernah tanya dalam soalan percubaan dan dia ada dalam skema percubaan yang saya buat bersama pelajar. Okey, sekian dahulu, saya harap pelajar dapat memahami apa yang saya sampaikan.